Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 atau Kumpulan Kristal akan membentangkan laporan tugasan kumpulan yang bertajuk Pendidikan Tinggi sebagai Langkah Melahirkan Negara Sejahtera dan Membendung Isu Lambakan Graduan. Berikut merupakan 10 orang ahli kumpulan kami. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 telah mengakibatkan masalah pengangguran menjadi semakin kritikal. Buktinya, pada tahun 2018, kes pengangguran telah mencatatkan jumlah sebanyak 37,000, manakala pada tahun 2019 jumlah ini meningkat kepada 165,000. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), jumlah graduan yang dikeluarkan daripada universiti juga turut meningkat dengan 4 juta pada tahun 2018 kepada 5 juta pada tahun 2019. Jika bilangan pengangguran dan bilangan graduan yang dikeluarkan daripada universiti semakin meningkat, maka akan berlakunya lambakan graduan. Lambakan graduan ini ialah jumlah pengangguran daripada lulusan institusi yang semakin meningkat. Kebanyakan graduan yang menganggur disebabkan oleh kadar kebolehpasaran mereka yang terlalu rendah. Seperti yang dinyatakan dalam kajian pengesanan graduan 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, kadar kebolehpasaran graduan telah menurun sebanyak 1.8% pada tahun 2019. Selain itu, graduan juga menghadapi masalah ketidakpadanan kelulusan graduan dengan permintaan industri serta sikap graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Namun, graduan yang berpendidikan tinggi cenderung untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan kerana pasaran buruh dan pendidikan mempunyai hubungan yang positif. Graduan yang berpendidikan tinggi juga mampu untuk melahirkan negara yang sejahtera. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan tinggi sangat penting bagi mengatasi isu lambakan graduan. Namun, graduan harus mendalami dahulu punca berlakunya isu lambakan graduan pada masa kini agar mereka sedar akan hakikat bahawa pendidikan tinggi ini sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta melahirkan negara yang sejahtera. Kajian kualitatif telah digunakan dalam kajian ini kerana melibatkan data yang berbentuk perkataan atau ayat. Data sekunder ini didapati daripada pembacaan yang dilakukan ke atas kertas kajian lepas. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan dengan kaedah tinjauan literatur sistematik atau SLR bagi menjalankan analisis dan menilai artikel-artikel yang telah dipilih dengan lebih bersistematik. Kaedah kajian melibatkan kajian penyelidikan, perbandingan dan penelitian ke atas teks dan kertas kajian lepas yang telah dipilih. Perbincangan antara pengkaji juga dilaksanakan bagi menukar pandangan serta menyuarakan pendapat akan kertas kajian yang diperolehi untuk memastikan sama ada ia bersesuaian atau tidak. Pelbagai pengkalan data telah digunakan oleh pengkaji bagi mencari kertas kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian. 3 pengkalan data utama yang telah digunakan adalah Scopus, Web of Science dan Google Scholar. Antara faktor-faktor yang menyebabkan isu lambakan graduan negara kita sekarang ini disebabkan kerana keadaan ekonomi, di mana wabak pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi kita. Sehubungan itu, isu pekerjaan menjadi kritikal kerana sebilangan besar syarikat terpaksa gulung tikar serta mengecilkan sas operasinya. Oleh itu, dengan ketidakkentuan ekonomi negara ini akan lebih menyukarkan lagi para graduan untuk mendapatkan kedudukan dalam pasaran buruh apabila peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah sangat terhad. Seterusnya, kurangnya kemahiran teknikal. Bidang profesional seperti jurutera doktor memerlukan banyak latihan praktikal yang sesuai dan pengalaman yang lama untuk mahir dalam bidang ini. Namun begitu, para graduan kini hanya tertumpu kepada pengetahuan teori sahaja dan kurang menguasai kemahiran secara teknikal. Tambahan pula, kandungan khusus yang diajar oleh pihak universiti kepada siswa amatlah kurang selari dengan kehendak oleh majikan ataupun industri sekarang. Kurang persiapan diri dalam menghadiri temuduga adalah salah satu faktor juga di mana graduan lemah dalam menonjolkan persepsi yang positif apabila kurang keyakinan diri serta menghasilkan resume secara ancuh tidak ancuh.
dan kurang kesediaan para graduan kini juga mencetuskan satu isu apabila masih ramai graduan mempunyai pengetahuan yang lemah dan tidak tahu skop pekerjaan yang dipohon. Okey, untuk faktor seterusnya adalah kemahiran insania graduan. Graduan yang memiliki kemahiran insania yang tinggi akan sedikit sebanyak lebih stabil dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi berbanding graduan yang tidak mempunyai kemahiran insania. Berfikiran secara kritikal merupakan salah satu kemahiran insania yang patut ada dalam diri graduan. Hal ini kerana sekiranya graduan mempunyai masalah, dengan berfikiran kritikal dapat memudahkan graduan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan itu sahaja, kebanyakan graduan telah mempunyai sijil ijazah mereka, namun tidak ramai yang mempunyai kemahiran insania yang tinggi. Oleh itu, syarikat akan lebih memilih pekerja atau graduan yang mempunyai kemahiran insania. Untuk faktor isu lambakan graduan yang terakhir adalah graduan kurang menguasai kemahiran berkomunikasi. Kebanyakan syarikat besar, syarikat korporat seperti JLC dan sebagainya akan lebih memilih graduan yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi, terutamanya yang mahir berbahasa Inggeris. Hal ini kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan utama yang digunakan di hampir kesemua syarikat di dunia. Jadi, kekurangan dalam kemahiran berbahasa Inggeris akan menyukarkan graduan untuk berkomunikasi secara dua hala dengan syarikat maupun pelanggan. Disebabkan itu, tidak semua graduan mendapat pekerjaan disebabkan kekurangan dalam kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Seterusnya adalah kepentingan pendidikan tinggi dalam membentuk negara sejahtera serta laluan untuk berjaya. Kepentingan pertama ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini kerana pendidikan tinggi efektif bagi menentang kemiskinan, membina demokrasi dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Sebagai contoh, pendidikan dilihat menaikkan taraf hidup masyarakat apabila pendidikan golongan wanita berkembang. Kini dapat dilihat apabila tenaga buruh wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan majoriti lelaki telah meningkat seperti sebagai engineer, automotif dan polis serta ketenteraan. Berbanding pada zaman dahulu yang mana majoriti perempuan hanyalah menjadi suri rumah dan berkahwin awal. Jelaslah pendidikan tinggi adalah sebagai manfaat pendidikan yang membawa kepada pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Kemudian, kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana aman, perpaduan dan sejahtera dalam kalangan masyarakat. Yang dilihat dapat dilakukan dengan cara pembinaan demokrasi dalam kalangan masyarakat. Di kampus, universiti dan kolej, pengisian demokrasi matang adalah penting dalam memupuk masyarakat untuk hidup dengan prinsip demokrasi, iaitu dengan hak-hak bersuara, kesamarataan dan hak-hak tertentu yang mana ia menyumbang kepada perpaduan dan keharmonian negara. Contohnya, pilihan raya kampus, program ilmiah, program kepimpinan serta program di bawah fakulti sedikit sebanyak telah mendedahkan kepada mereka bagaimana untuk menjalankan dan mengetahui program-program tersebut, yang mana ia juga mengembangkan kemahiran serta memupuk kesedaran berdemokrasi matang dalam diri mereka. Justru itu, ia akan meningkatkan penglibatan rakyat, tidak terkecuali golongan muda dan belia dalam proses memberikan keputusan dalam pelbagai bidang yang adil, terbuka serta bertanggungjawab. Jadi pendidikan tinggi ini memang wajar dalam membawa kepada negara yang sejahtera dan laluan untuk berjaya. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan membincangkan tentang kepentingan pendidikan tertiary dalam membentuk negara sejahtera serta laluan untuk berjaya. Seperti semua sedia maklum, pendidikan tertiary seperti universiti, kolej, politeknik dan institut kemahiran dilihat memainkan peranan yang penting dalam struktur semula program pendidikan yang ditawarkan supaya selaras dengan perkembangan teknologi semasa seperti revolusi industri yang keempat bagi mengurangkan pengangguran siswazah. Perkara ini turut disokong melalui kajian dilakukan oleh Technological Educational Institutes di mana semakin tinggi tahap pendidikan, semakin rendah kadar pengangguran jangka panjang walaupun variasi yang ketara boleh diperhatikan dalam setiap tahap pendidikan. Malah kumpulan-kumpulan tertentu graduan tertiary dari lulusan undang-undang ataupun IT, terutamanya lelaki kurang menghadapi pengangguran sebenar selepas tamat pengajian mereka.
Manakala dalam konteks praktikal pula, pihak IPT telah mengambil kira punca lambakan graduan yang kurang berkualiti supaya aktiviti memperkasakan kebolehpasaran graduan dapat dilaksanakan dengan merancang program bersifat teknikal atau praktikal seperti TVET. Maklumat ini ditonjolkan dalam Blueprint Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 hingga 2025 yang menggariskan strategi bermakna untuk mengubah sistem pendidikan negara, memperkasakan institusi pengajian tinggi dengan autonomi dan accountability yang lebih tinggi, membangunkan graduan yang bercelik teknologi, berkelulusan baik serta meningkatkan kualiti sektor TVET negara. Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2017, penyelidikan telah menunjukkan lebih banyak akses kepada latihan vokasional yang berkesan dapat dikaitkan dengan kadar pengangguran belia yang lebih rendah. Oleh itu, pendidikan yang bersifat teknikal atau hands-on sewajarnya tidak dipandang remeh oleh mana-mana pihak serta diberi lebih penekanan yang besar supaya dapat memenuhi permintaan industri pada masa hadapan. Seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang sihat di mana pendidikan tinggi menyebabkan masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas dalam kepentingan menjaga kesihatan diri. Ini sekaligus akan meningkatkan kesedaran masyarakat akan kepentingan dalam penjagaan kesihatan diri. Dan ini akan menyebabkan masyarakat mula mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti pemakanan seimbang dan melakukan pelaburan dalam kesihatan seperti membeli suplemen bagi tujuan kesihatan mereka. Jadi perkara ini akan menyebabkan wujudnya sebuah masyarakat yang sihat dan sejahtera akibat penurunan dalam pelbagai penyakit yang kronik serta masyarakat yang sihat ini akan meningkatkan lagi produktiviti sesebuah masyarakat itu kerana apabila mereka berada dalam keadaan yang sihat maka kerja-kerja yang mereka lakukan akan dapat dijalankan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahawasanya masyarakat yang sihat akan memacu kepada pembentukan negara yang sejahtera dan akan membantu dalam membuka laluan untuk berjaya. Seterusnya ialah melahirkan institusi keluarga yang sejahtera di mana pendidikan tinggi akan memberikan pendedahan kepada masyarakat akan ilmu pengurusan yang dapat diaplikasikan di dalam rumah tangga seperti pengurusan kewangan dan juga panduan berkomunikasi. Ilmu yang diaplikasikan ini akan dapat mengelakkan konflik di dalam rumah tangga ataupun dapat menyelesaikan konflik yang berlaku di dalam rumah tangga dengan baik. Jadi perkara ini akan mengurangkan risiko berlakunya penceraian di dalam keluarga. Sekaligus ini akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera di dalam negara ini. Seterusnya, institusi keluarga yang baik dan sejahtera akan memudahkan laluan untuk seseorang itu berjaya. Kerana situasi keluarga yang baik dan tidak mempunyai masalah akan mengurangkan tekanan kepada seseorang individu tersebut dan ianya akan dapat membantu memberikan fokus sepenuhnya kepada kerjaya ataupun perkara yang sedang mereka usahakan. Pertama, sistem pendidikan untuk pekerjaan diperlukan dan harus diajar di samping menawarkan insentif rekrutan. Institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional memainkan peranan penting dan meningkatkan enrolment TVET adalah salah satu strategi untuk membangunkan remaja terlatih tinggi. Menurut kajian, dengan memperkasakan TVET serta memperkukuh kebolehan tenaga pengajarnya melalui pusat latihan dan pengajar dan kemahiran lanjutan, kadar pengangguran negara dapat diturunkan. Seterusnya, kursus dalam talian yang disediakan oleh Perkesa dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC juga boleh membantu membangunkan kemahiran dan membentuk masyarakat cilik IT. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran MDEC, Raymond Siva pada tahun 2020 di bawah inisiatif #MyDigitalWorkforce bersama-sama dengan platform pembelajaran dalam talian di seluruh dunia, Coursera menawarkan sejumlah 3,800 kursus termasuk sijil latihan profesional yang dicipta secara nyata untuk individu yang dilatih untuk pekerjaan yang sangat diperlukan dalam norma baru. Para profesor adalah industri profesional yang mengajar kemahiran digital penting yang diperlukan dalam persekitaran kerja hari ini. Seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah pengangguran ialah dengan mewujudkan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif di mana pihak kerajaan boleh memberikan insentif kepada graduan-graduan baru. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh memberikan insentif pengambilan dengan bekerjasama bersama syarikat-syarikat awam maupun swasta untuk menggalakkan pengambilan graduan sebagai tenaga kerja. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh memberikan peranti program dan skim jaminan pekerjaan yang dapat membantu graduan yang menganggur untuk meluaskan akses pekerjaan, latihan dan juga peranti.
Tidak dilupakan juga langkah untuk menambah baik kurikulum universiti. Jika dilihat pada hari ini, pelbagai kursus yang ditawarkan oleh universiti-universiti awam maupun swasta bagi menarik minat pelajar untuk menyambung pelajaran hingga pendidikan tinggi. Namun begitu, tidak kurang banyaknya juga kursus yang ditawarkan oleh universiti yang tidak jelas arah tuju dan masa depan pelajarnya. Oleh itu, pihak universiti seharusnya melakukan semakan kurikulum bersama pihak industri secara berkala bagi memastikan wujud kebolehpasaran graduan dalam skop pekerjaan dan pengurusan. Hal ini dapat membentuk graduan yang berkualiti di mana pengangguran dapat dikurangkan. Justru itu, pihak universiti harus menggalakkan penyertaan pihak industri dalam program bersama universiti. Pada tahun 2020, Ketua Perangkawan telah menyatakan bahawa bilangan penganggur siswazah telah mencapai 28% daripada bilangan keseluruhan penganggur. Ini bermakna isu ini tidak boleh dipandang enteng dan semakin kritikal di Malaysia. Bagi menjawab persoalan adakah IPT merupakan laluan berjaya untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera, kumpulan kami berpendapat bahawa ya, IPT merupakan tonggak utama untuk membentuk sebuah negara yang sejahtera. Namun, ia tidak bermakna hanya IPT sahaja yang perlu bekerja keras untuk mencapai misi ini. Semua pihak mestilah memberikan kerjasama yang erat dengan menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dan lambakan graduan di negara ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.